kembali dalam cerita dan baru-baru ini tumpuan terarah kepada penjara Kajang dengan ramai wartawan yang berkumpul di luar penjara Kajang ini untuk menyampaikan perkembangan dan laporan terkini. Dan ada juga beberapa wartawan yang berpeluang untuk melihat di sebalik jeruji penjara ini untuk meninjau bagaimana kehidupan banduan yang menjalani hukuman di penjara Kajang, dan antaranya termasuk wartawan dan juru kamera Malaysia Now yang mendapat akses eksklusif di penjara tersebut. Jadi untuk cerita jam ini kita nak terus saja bersama dengan juru kamera Malaysia Now yang bersedia di talian, Shahrin Abdul Aziz. Terima kasih Shahrin sudi bersama saya dalam cerita untuk ceritakan pengalaman di sebalik laporan dan liputan yang dijalankan di penjara Kajang ini. Shahrin boleh kongsikan bagaimana secara umumnya, in general, bagaimana pengalaman berada di penjara Kajang untuk menyampaikan laporan di Malaysia Now? Okey, pertamanya saya tak boleh bayangkanlah macam mana kehidupan dalam penjara Kajang tu kan, sebab saya dulu pernah merasa, sebab saya pernah kena COVID, so saya pernah kena kuarantin di hospital selama 2 minggu. Masa kuarantin di hospital rasa tak bebas. So saya akan macam tengok kat tingkap luar, tengok orang lalu lalang, macam mana diorang pergi boleh keluar di jalan kan. So bila saya masuk ke dalam tu, perasaan tu timbul balik tau. Tapi saya macam boleh merasakan macam mana diorang rasa, dan juga apatah lagi macam diorang tu memang langsung tak ada, macam kalau saya kat hospital tu saya ada handphone, ada entertainment jugalah. Tapi bagi diorang kat sana tu memang langsung tak ada apa-apa. Jadi tak ada entertainment, tak ada apa. Jadi memang kehidupan dia di dalam di balik jeriji besi saja. Ya, Shahrin, kalau saya lihat laporan yang dibawakan di Malaysia Now ini dan juga gambar-gambar yang dipaparkan di skrin, ada blok-blok tertentu dan ada sel-sel tertentu bagi pesalah tertentu dengan kesalahan yang berbeza. Bagi Shahrin sendiri, di mana Shahrin pergi untuk melihat blok dan pesalah-pesalah atau banduan-banduan itu, mereka berada di blok itu untuk kesalahan apa misalnya? Saya pada awal, masa nak masuk tu, sebelum masuk tu kita kena keluarkan semua barang-barang termasuk handphone apa semua, kecuali kamera yang telah di-approve untuk bawa masuk. Handphone memang tak boleh bawa masuk. So bila saya masuk di first kali, saya pergi di blok, saya rasa dekat saya tak ingat mana. Di klinik. Di klinik diorang kena susun dulu kan, diorang susun dan masuk ke gari, and then masa nak check tu baru diorang akan buka gari tu semua. And then antara blok yang saya dapat lihat tu blok di bilik akhir. Bilik akhir, tapi di situ kami tidak dibenarkan untuk merakam lah. Cuma saya lalu, saya nampak blok tu warna kuning. And then di antara blok lain yang saya pergi, yang mana yang saya lalu tapi tak dibenarkan masuk, blok pesalah-pesalah yang bukan yang lain, yang jenayah-jenayah lain. Dan mereka daripada luar tu saya nampak macam dormitory jugalah. Dormitory, mungkin satu kamar tu ada 2-3 orang atau 4 orang. Saya nampak dari luar lah. So setiap masa tu saya akan nampak diorang, ada masa-masa tertentu ada orang akan tiup trompet untuk kira headcount berapa orang yang ada dekat dalam bilik tu, untuk tak ada siapa yang tak ada dalam bilik tu lah, untuk mengira kepala. Dan kemudian kami dibawa ke tempat masak, dapur masak. Di situ orang-orang pesalah-pesalah banduan juga yang memasak dalam tu. Jadi mereka masak untuk lauk daripada sarapan sampailah ke makan malam. Dan kami juga dibawa ke tempat yang lebih, orang kata lebih tenang sikit lah. Lebih tenang tu maksudnya orang yang banduan yang mana yang diorang boleh dibenarkan untuk menjahit atau membuat pertukangan kayu, dan baju-baju yang diorang jahit tu boleh dijual di luar. Kemudian di situ juga, di tempat situ juga ada bakery. Bakery, roti diorang masak, dan roti itu sama ada dijual ataupun akan dihantar sama ada ke penjara Sungai Buloh dan juga
makan di penjara Kajang. Dan bilik terakhir di mana kami dibawa ke bilik pesalah-pesalah dadah. Di situ mereka diberi penerangan-penerangan ringkas lah tentang siapa yang bawa masuk tu. Dia orang akan diajar undang-undang untuk, maksudnya undang-undang dalam penjara itulah. Dan mereka juga yang Muslim, mereka diajar mengajar Al-Quran, belajar yang mana tak pandai tu dia akan start daripada Alif Bata lah. And then untuk agama-agama lain pun dia orang dibenarkan untuk mengamalkan sembahyang-sembahyang mereka juga. Dan ada juga saya tengok dekat papan di situ kan, kadang-kadang kalau time hari raya ke ataupun hari raya Cina ataupun di Bali, dia orang akan buatlah banner apa semua untuk sambutan hari raya tu lah. Syahrin, kalau kita lihat gambar-gambar yang dipaparkan dan juga apa yang Syahrin ceritakan tadi, sebenarnya agak banyak aktiviti yang dijalankan dalam kalangan banduan di penjara Kajang ini, tetapi adakah kesemua banduan berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti ini atau ada sesetengah sahaja? Rata-ratanya semua banduan boleh melibatkan diri dalam aktiviti ini, kecuali banduan yang di penjara dan di wad, maksudnya bukan wad, di bilik akhir. Bilik akhir ni yang sepatutnya mereka akan menjalani hukuman gantung, tapi since kerajaan telah bagi moratorium hukuman gantung, tadi mereka hanya menunggu hukuman yang setimpal lah, macam tu. Syahrin, pada masa yang sama, kalau kita nak ceritakan tentang penjara Kajang ini tentunya menjadi tumpuan, tetapi tidak semua wartawan berpeluang untuk melihat penjara Kajang ini untuk melawat dan meninjau di dalam, di sebalik jeriji. Tetapi kalau nak ceritakan bagaimana prosesnya, adakah pihak pengurusan di sana terbuka untuk media melihat situasi di dalam sana? Adakah sukar untuk dapatkan akses? Bagaimana? Untuk mendapat akses tu memang agak sukar. Kerana apa yang saya diberitahu, banyak media yang apply untuk buat liputan di dalam tapi tak dapat. Dan diorang kata pun yang macam saya, Malaysia Now dapat masuk pun, dia kata mungkin media yang terakhir lah yang akan dibenarkan untuk masuk ke dalam tu. Dan proses tu pun ambil masa lama jugalah sebab nak kena untuk dapatkan kebenaran memasuki penjara itu. Jadi macam saya berdua masuk, saya juru kamera video dan seorang lagi juru gambar, dan kita kena declare apa yang kita nak bawa masuk. Dan even kalau nak bawa masuk handphone pun sebenarnya kita kena inform awal. Kena info awal. Kalau dia kata kalau walaupun handphone tu dibenarkan masuk, tapi SIM card tu dia tak bagi pakai. Tapi since kita tak beritahu yang kita nak bawa masuk handphone, jadi memang tak dibenarkan bawa masuk langsung. Jadi apa yang saya bawa tu hanyalah kamera dengan tripod dan dengan juru gambar dengan bawa kamera foto lah. Itu. Seperti yang Syahrin ceritakan tadi, Syahrin sendiri tak dapat nak bayangkan bagaimana kehidupan bagi banduan di penjara Kajang ini kerana Syahrin bandingkan dengan pengalaman Syahrin sendiri berada di hospital ketika kuarantin untuk COVID-19. Tetapi apa yang mungkin bagi Syahrin tak jangka dan tak dapat nak predict sebelum Syahrin pergi ke penjara Kajang ini, tetapi mungkin ada satu perkara yang mengubah pandangan Syahrin mengenai dengan penjara. Saya tak pernah experience penjara ataupun memasuki penjara sebelum ni. So pada pendapat saya ingatkan apa yang saya tengok dalam YouTube di penjara, so saya assume satu bilik itu hanya seorang. Tapi pada saya punya pandangan salah, kerana ada juga yang satu bilik itu tapi yang saya betul-betul boleh tengok bilik yang di yang di blok kesalahan dadah tu, ada yang satu bilik tu 4 orang.
Jadi mereka boleh berinteraksi jugalah di antara satu sama lain. Dan kadang-kadang mereka juga ada buat competition, macam masa saya pergi tu ada yang di blok Kesalahan Dada tu dia orang tengah training main gitar untuk dia kata ada macam pertandingan menyanyi macam itulah. Jadi saya tak sangka ada, maksudnya penjara tu membenarkan mereka buat aktiviti-aktiviti begitu. Mungkin ketika Syahrin berada di penjara Kajang itu, Syahrin berpeluang juga untuk berbual atau menemu bual bersama dengan banduan, dan bercakap tentang itu, kita juga nak menyentuh tentang stigma atau stereotip masyarakat terhadap banduan ini, kerana saya sendiri berpeluang melawat penjara Kajang beberapa tahun lepas. Saya kira pada Mac 2020 sebenarnya saya sempat dan berpeluang untuk melawat penjara Kajang dan juga menemu bual dua banduan di sana, khususnya di blok untuk pemulihan penagih dadah, dan itu tentunya mengubah pandangan saya sendiri mengenai dengan kehidupan di penjara dan juga tanggapan terhadap banduan ini. Tapi bagi Syahrin bagaimana? Mungkin sempat berbual bersama mereka di sana? Secara ofisialnya saya tidak dibenarkan untuk interview diorang untuk rakaman video, tapi berbual secara sukarela tu, maksud saya bertanya juga macam mana diorang boleh masuk, apa semua kan, atas kesalahan apa. Ada yang salah seorang tu dia cerita dia pernah masuk, I think kali ketiga dia masuk di penjara Kajang tu kerana kesalahan dadah. Jadi kali ini dia kata yang kali ketiga ni dia betul-betul insaf lah, dia kata. Sebab sebelum ni dia mungkin berdarah muda apa semua kan. Jadi bila dia masuk kali ketiga ni, dia dah bulan ke-10 kalau saya tak silap, dia dah berjaya khatam Quran 2 kali. Sebab sebelum ni dia langsung nak baca Quran pun dia tak reti. So dia kata penjara ni betul-betul memberi kesedaran pada dia, walaupun pernah masuk kali pertama, kali kedua dan kali ketiga ni betul-betul dia kata dia berjaya untuk khatam Al-Quran, dan juga yang lain-lain tu yang saya tanya pun tak berapa, diorang masih lagi macam tak berapa nak bercakap sangatlah. Cuma yang saya sempat betul-betul cakap tu yang tadi itulah, yang dia kata dia pernah khatam Al-Quran itulah. Banyak lagi yang saya nak tanya kepada Syahrin, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Syahrin Abdul Aziz, juru kamera Malaysia Now, sudi bersama kami di Cerita untuk ceritakan mengenai dengan laporannya di sebalik jeruji di penjara Kajang yang tentunya menjadi tumpuan sejak kebelakangan ini. Dan itu sahaja perkongsian untuk cerita jam ini bersama saya, Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.